Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuliah duha live daripada Tahfiz Mutmainnah. Untuk hari ini insya-Allah tajuk yang telah saya sediakan ialah rahmat Allah. Maksudnya pada hari ini insya-Allah kita sama-sama dengar rahmat Allah kepada umat manusia ini terlalu banyak. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf surah ke-7 di pertengahan ayat 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rahmati wasi'at kulla syai', yang bermaksud dan rahmatku, kata Allah, meliputi segala sesuatu. Maknanya begitu luas rahmat Allah terhadap umat manusia, sama ada beriman tidak beriman, kesemua Allah limpahkan rahmatnya. Masya Allah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Maksudnya sesungguhnya rahmatku mengatasi kemurkaanku. Cuba dengar tu. Maknanya walaupun ada di kalangan umat manusia yang engkar, yang durhaka, tapi rahmat Allah dia masih dapat. Masya Allah. Permulaan rahmat Allah kepada umat manusia, kata ulama, 5 perkara. Yang ni saya nak ucap terima kasih kepada Ustazah Maryam Jamilah, mudirah Tahfiz Mutmainnah Menengah Perempuan, kerana saya dapat poin ini daripada penulisan beliau. Harap-harap beliau mendengarlah, insya-Allah. Beliau adalah mudirah Tahfiz Mutmainnah lil Banat, Menengah Perempuan, yang kami urus insya-Allah dah masuk tahun kedua. Suami beliau Ustaz Muhammad Nasbir Muhammad Yusof, mudir Tahfiz Mutmainnah lil Banin, Menengah Lelaki. Dalam tulisan beliau saya catatkan poin-poin ini dan cuma saya kaitkan dengan ayat-ayat Quran. Permulaan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia yang pertama dan paling utama ialah menurunkan Al-Quranul Karim. Ini kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala tahu kelemahan manusia. Manusia yang Allah cipta perlu ada satu guideline, satu garis panduan supaya kehidupan manusia itu teratur, bahagia dan sejahtera di dunia sampai ke akhirat. Dan sebagaimana kita sedia maklum, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Baqarah ayat 185, yang bermaksud di bulan Ramadan, kata Allah, Al-Quran itu diturunkan. Untuk apa? Sebagai petunjuk kepada seluruh umat manusia.
Tu cerita dia. Al-Quran adalah petunjuk, guideline kepada seluruh umat manusia, bukan Arab sahaja. Bukan untuk Melayu, tetapi untuk semua. Justru segala perintah di dalam Al-Quran adalah perintah yang merangkumi seluruh umat manusia. Sama ada kamu beriman atau tidak, kamu akan dipertanggungjawab di hari akhirat. Itu jelas. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan sebagai petunjuk kepada umat manusia. Ainun Yahya dengar lagi. Masya Allah. Dah bank in dah kah? Dekat sekolah. Duit banyak tu. Bukan nak habis makan. Kami 1 sen tak masuk ni. Sekolah. Tak maaf. Bukan ada gangguan apa. Ini saja anak murid saya yang tinggal kat UAE. Baik. Jadi maknanya Allah menurunkan Al-Quran itu, faham baik-baik, di bulan Ramadan sebagai panduan kepada seluruh umat manusia. Dan Allah menyatakan lagi dalam surah Taha, surah ke-20, pada ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Taha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Cuba kita faham ayat ni cukup. Taha, hanya Allah sahaja yang mengetahui makna dan maksudnya. Dan tidaklah kami menurunkan Al-Quran untuk menyusahkan kamu. Tidak. Maksudnya Allah menurunkan Al-Quran itu tanda rahmat Allah pada umat manusia, supaya kita tidak teraba-raba. Jalan mana kita nak pilih, kanan atau kiri. Kena faham. Bukan untuk menyusahkan kamu, bukan untuk menyulitkan kamu, tapi untuk memastikan kehidupan kamu di dunia sampai ke negeri akhirat kamu bahagia dan sejahtera. Itu Al-Quran. Barat tuan-tuan. Yang masih makan tu cepat sikit. Nanti tercekik pula. Dan Allah menyatakan di dalam ayat-ayat yang lain, Allah menyatakan tentang Al-Quran, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Mama bunda pun tengok tak? Masya Allah. Dia appear kat skrin tu. Minta maaf lah, saya memang style tu lah tuan-tuan dan perempuan. Kalau tidak tuan-tuan pun mengantuk. Allah menyatakan, dan kami turunkan Al-Quranul Karim sebagai peringatan, tazkirah, supaya kamu menjelaskan apa yang diturunkan oleh Allah ke atas mereka. Moga-moga mereka boleh berfikir. Apa dia ni? Ayat Al-Quran bukan diterjemah, tetapi ditafsir, dihurai, baru orang faham. Kalau sekadar terjemah, kita tak mampu. Kita bersyukur para ulama mentafsirkan ayat Al-Quran dan mensyarahkan hadis, menguraikan hadis. Saya hanya penyampai sahaja. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh wattaqu la'allakum turhamun. Al-An'am surah ke-6 ayat 155. Kalau yang mana cek Quran, kalau tak betul ayat, tolong appear kat skrin. Ustaz tak betul, saya akan refer balik. Ini tentang Al-Quran. Rahmat Allah yang pertama ialah dengan menurunkan Al-Quran. Cuba dengar ayat ni. Dan inilah Al-Quranul Karim yang telah kami turunkan, yang banyak manfaat. Allah memberi jaminan. Kalau ayat tadi bukan untuk menyusahkan kamu, bukan untuk mencelakakan kamu, tidak, nak menyelamatkan kamu. Dalam ayat ini pula Allah kata untuk apa? Manfaat bagi kamu. Justru Allah menyatakan lagi, fattabi'u,
Maka ikutlah panduan Al-Quran ini. Panduan Al-Quran yang berdasarkan ilmu pengetahuan Allah selaku pencipta alam. Dan bertakwalah kamu, mudah-mudahan kamu akan mendapat rahmatku. Selama mana seseorang insan itu menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pimpinan dalam kehidupan di dunia yang sementara, Allah memberi jaminan bakal mendapat rahmat Allah. Dan esok kita akan jawab, kenapa manusia perlu mencari rahmat Allah? Hari ini rahmat Allah kepada manusia, rahmat Allah Subhanahu wa taala pada seluruh umat manusia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan lagi dalam surah Al-Isra. Surah ke-17 ayat 9. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Yang bermaksud, sesungguhnya inilah Al-Quranul Karim yang kami turunkan. Allah bagi tahu yang mampu memimpin umat manusia ke jalan yang lurus. Kita pohon dalam solat ihdinas siratal mustaqim 17 kali semayang fardu. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus telah dijelaskan oleh Allah, yakni dalam Quran. Allah telah membentangkan jalan yang lurus yang mampu membawa kebahagiaan hidup kita di dunia sampai akhirat. Dan Allah menyambung firman-Nya. Al-Quran juga membawa berita-berita gembira kepada orang-orang yang beriman serta beramal soleh. Dia percaya, dia amal perintah Allah. Suruhan dilaksanakan, larangan walaupun merugikan dia tinggal. Ini iman. Anna lahum ajrun kabira. Sesungguhnya bagi mereka, kata Allah, ganjaran yang besar. Sebahagian ulama mengatakan ganjaran yang besar itu di dunia. Kehidupan di dunia tenteram, aman, makmur dan sebagainya, kerana Al-Quran menjadi pimpinan, bimbingan dalam kehidupan. Manakala di akhirat sejahtera, syurga. Kerana titik peluh kita mentaati segala perintah dalam Al-Quran, Allah reward kita, Allah beri ganjaran syurga insya-Allah. Dan kita perlu ingat, Al-Quran adalah unik. Macam saya lah, dah ceramah 30 tahun lah. Kadang-kadang bila saya baca Al-Quran, tersasul. Bila tersasul tu kita tahu ini mukjizat Quran. Ayat tu mungkin tak betul. Ayat yang saya baca tu mungkin tak betul. Kita terpaksa go stand. Melayu kata go stand, orang Kedah kata patah ke belakang. Ini unik Al-Quran. Dan keunikan Al-Quran diberi jaminan oleh Allah. Bukan macam kitab Taurat, Injil, Zabur. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surat Al-Hijri, surah ke-15 ayat yang ke-9. Tadi Al-Isra yang ke-9, ini Al-Hijr ayat yang ke-9. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan kami juga yang akan memelihara kesucian dan kemurnian Al-Quran hingga ke hari kiamat. Masya Allah. Dibuktikan lagi bahawa Nabi Isa alaihi salam yang akan diturunkan semula, ketika itu beliau juga memimpin umat Muhammad di akhir zaman dengan berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Mana dalil Ustaz? Mustika hadis jilid pertama, hadis ke-15, riwayat Imam Muslim. Nabi bersabda, kaifa antum idza nazala ibn Maryam fikum fa ammakum. Bagaimana keadaan kamu wahai umatku ketika Isa anak Maryam diturunkan semula untuk memimpin kamu, yakni memimpin umatku di akhir zaman. Bila kita tak tahu. Perlu ingat, Nabi Isa alaihissalam belum wafat.
Dari Al-Quran, Ali Imran 55, An-Nisa 158. Beliau akan diturunkan semula untuk memimpin umat Muhammad di akhir zaman sebelum berlakunya kiamat. Dari Quran Az-Zukhruf surah ke-43 ayat 61. Kita tak pernah tanya, apakah ketika beliau diturunkan semula, ketika itu beliau masih berpandukan kepada Injil? Karena Allah anugerah Injil. Tidak, ini hadiah dia. Nabi menyambung, fa'ammakum bi kitabi rabbikum tabaraka wa ta'ala wa sunnati nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu beliau akan memimpin umatku di akhir zaman dengan berpandukan pada Al-Quran dan sunnah Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dengan tegas saya menyatakan, sesiapa yang mengaku seorang Islam yang beriman tetapi tidak berpandukan pada Al-Quran As-Sunnah adalah sesat. Tak kira siapa dia. Ni dalil. Nabi Isa belum wafat, akan diturunkan semula. Ketika itu beliau memimpin kita. Kalaulah takdir minggu depan dia turun. Tapi jangan duk mimpilah Nabi Isa nak turun kat KL. Kat Kedah pun tidak. Kat mana wallahu alam. Kalau kita dapat bertemu dengan beliau, kita nak tengok ketika itu bagaimana beliau memimpin kita. Ni nak kiamat sangat ni. Kalau tak salah saya lah, beliau selama 7 tahun kemudian baru diwafatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau juga merujuk pada Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tak nak ikut Quran, kita tolak hadis, siapa kita? Ni pok-pok liberal ni. Nah, ada hadis, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi law badalakum Musa fattaba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum an sawa'is sabil walau kana hayyan wa adraka nubuwati lattaba'ani. Riwayat Ad-Darimi. Hadis ni hadis ke-14 yang saya baca tadi tentang Isa, hadis ke-15, jilid pertama musikah hadis. Cuba tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat dengar. Demi jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah dengan tidak semena-mena, dalam bahasa mudah untuk difahami, dengan tidak semena-mena Musa alaihissalam muncul di kalangan kamu, maknanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kat sini, Musa kat sini, kita ramai-ramai. Kemudian kamu semua ikut Musa. Dia juga ulul azmi. 5 orang ya, ulul azmi. Orang yang banyak mendapat cubaan dan ujian pada Allah. Kamu semua ikut Musa. Dia ada Taurat, Syekh, Ustaz. Dia ulul azmi. Kamu tinggalkan aku, tinggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu nak berpaling pada petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, sunnah Nabi kamu. Nabi kata, kamu sesat dari jalan yang lurus. Kita berhenti kat situ kejap. Kalau ikut Nabi Musa pun sesat, ikut liberalisme, nasionalisme, ideologi yang tidak bersumberkan pada Al-Quran As-Sunnah, komunisme, sosialisme, kapitalisme, faham ni? Yang tuan-tuan faham satu, selsema. Kena Panadol insya-Allah, dengan izin Allah sembuh. Ada orang tak ketawa apa, cerai. Tak respon pun dekat skrin. Okey tak ni hari ni? Ni nak cerita rahmat Allah. Ada 5. Yang pertama ialah dengan menurunkan Al-Quran untuk menjadi pimpinan dan panduan dalam kehidupan harian kita, untuk menyelamatkan kita, bukan untuk menyusahkan kita. Satu. Yang kedua, rahmat Allah yang kedua ke atas umat manusia ialah dengan mengutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, saya tertinggal tadi hadis Ad-Darimi ya. Kalau tadi Nabi kata kamu ikut Musa pun kamu sesat, Nabi menyambung sabdanya, kalau Musa hidup sezaman denganku, Musa wajib kena ikut aku.
Ikut Quran, ikut sunnahku. Kita Nabi dah tak ada, wafat. Kita kena ikut Quran, ikut sunnah. Jangan ikut golongan-golongan sesat. InsyaAllah bila sampai masa ketika umur panjang, kita bahas erti sesat. Siapa sesat? Itu dia. Di mana bermulanya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia ialah dengan menurunkan Al-Quran. Ada 5 poin. 1 poin dah 20 minit ni macam mana cerita. Boleh tunggu tuan-tuan. Kot boring kot. Boring, pegang tu remote Astro. Macam-macam ada. Nah. Baik. Yang kedua, Allah mengutuskan Rasul. Untuk apa? Untuk memastikan perintah, suruhan baik, larangan baik dalam Al-Quranul Karim ini mudah untuk umat melaksanakan, mempraktikannya. Kalau satu panduan diturunkan tetapi tidak ada manusia yang mengajar, bagaimana nak buat? Kena ada orang yang mempraktikkannya. Sebab itu apabila ditanya pada Aisyah radhiyallahu anha, apakah akhlak Muhammad? Hadis Bukhari, kana khuluquhul Quran. Haji Farhan, Assalamualaikum. Dia pun ustaz pun tengok ayat tu. Tu nak ambil modal aku lah tu. Saya seluruh saya. Jangan simpan dalam hati siapa-siapa. Itu style saya. Itu style saya. Apa yang saya sebut tadi? Apakah akhlak Muhammad? Jawapan daripada Aisyah radhiyallahu anha, akhlak Muhammad ialah Al-Quran. Tu cerita dia. Akhlak Muhammad ialah Al-Quran. Apa maksud? Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyalahi perintah yang terkandung di dalam Al-Quran. 6,236 ayat dalam Al-Quran, itulah yang beliau amalkan dalam kehidupan harian. Oleh kerana beliau telah mempraktikkannya, Allah utus ini juga rahmat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-Ahzab ayat 21. Dan sesungguhnya pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terdapat contoh tauladan yang terbaik yang sewajarnya kamu perlu dan wajib ikut. Dia dah tunjuk aja. Kenapa? Minta payah minta izin lah. Ini semua ilmu Allah, Ustaz Haji Farhan. Apa yang saya nak sebut? Kenapa Allah mengutuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini dengar baik-baik. Hak makan dulu berhenti kejap. Hak minum letak syawal. Dengar baik-baik. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Rasul untuk mempraktikkan perintah-perintah, suruhan dan larangan yang terkandung dalam Quran? Jawapannya dalam surah An-Nisa pada ayat 165. Dengar baik-baik. Rusulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nas 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul. Allah sebut maksudnya dengan mengutuskan insan pilihan Allah ini, the last of the prophet, prophet yang terakhir, peace be upon him, pesuruh Allah yang terakhir, supaya tidak ada dalil atau hujah lagi untuk kamu nak berdalih di hadapan Allah. Ya Allah, aku tak faham Islam, ya Allah, ampunkanlah dosaku. Aku dah utus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak hidup zaman dia, ya Rasulullah.
Para sahabat pun tak ada. Ulama pun tak ada. Ustaz cerai ada. Para pendakwah ramai di dalam negara kita, sehingga kan kita meluangkan masa kita datang buat live. Kenapa tak nak dengar? Kenapa tak nak tengok? Nak jawab apa? An-Nisa 165. Allah tak terima your lame excuses. Cakap Inggeris sikit. Tu cerita dia. Allah takkan terima. TV cerita pasal Islam, radio, live FB lagi. Mungkin ramai ustaz-ustaz. Semalam Ustaz Farhan Suhud buat satu. Saya tak pasti, mungkin dia buat secara sendiri. Saya menitis air mata. Ustaz Farhan Suhud, do you hear me? Terima kasih di atas penjelasan semalam yang saya tengok satu video yang ustaz buat. Kita pun tengok juga. Bukan kita tahu ke semua. Tak ada manusia yang tahu ke semua. Sebagaimana bodohnya golongan Yahudi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ruh. Kalau engkau hebat sangat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyatakan kepada kami ruh kita kat mana? Bukan awak kat mana, awak kat mana. Itu Taufik Batisah. Ruh kat mana? Allah bagi tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surah Al-Isra surah ke-17 ayat 85. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah aku, kata Allah, menganugerahkan ilmu, memberi ilmu tentang kamu wahai manusia, kecuali sedikit. Kalaulah manusia tu hebat, kenapa manusia selalu upgrade handphone? Buat satu handphone yang tak perlu di-upgrade forever and ever. Dulu, kini, selamanya ni je relevan sepanjang zaman dah. Ini 4G, ni nak datang 5G pula. Kalau SPM gagal tu. Tu cerita dia. Nampak tak tuan-tuan? Faham tak ni? Kita tidak akan diterima alasan kita. Aku tak faham Islam. Dakwah begitu meluas. Dalam TV, dalam radio, live, buku-buku agama. Saya sebab tak ada kesempatannya untuk menerbitkan buku-buku agama. Ilham tu banyak, alhamdulillah Allah bagi. Saya pun buat catatan supaya kita tak lupa. Itu yang kedua. Tanda rahmat Allah pada umat manusia, Allah utuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan perintah yang terkandung dalam Al-Quran, supaya kita tidak boleh memberi sebarang alasan kita tidak faham tentang Islam, tentang kenegaraan Islam. Nabi ajar. Nabi saya pemimpin. Ada pula yang kata Nabi bukan pemimpin politik. Saya pening lah. Ni ustaz-ustaz minta maaf lah. Tak payahlah kita cakap benda-benda yang mengelirukan manusia. Kan? Beliau telah menegakkan sebuah negara Islam yang pertama di bumi. Tujuannya untuk melaksanakan syariat Islam. Dalil Quran ada. Al-Qasas surah ke-28 ayat 85. Janganlah cakap sewenang-wenang. Ni saya dengar sendiri ni. Radio IKIM, Institut Kekeliruan Islam Malaysia. Minta maaf lah. No disrespect. Bukan saya tak hormat. Jemput biarlah yang bercakap clear. Itu cerita dia. Ini pun satu yang tak betul. Nabi pemimpin politik. Nabi wujudkan piagam Madinah. Kalau kita the Federal Constitution, ada piagam, ada perlembagaan. Okey tuan-tuan. Itu cerita dia. Itu yang kedua. Diutuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita tidak boleh memberi sebarang alasan kita tak faham tentang Islam, kita tak faham tentang kandungan Al-Quran dan As-Sunnah. Ulama telah menghuraikan. Yang ketiga, jom kita sama-sama infak. Moga ustaz terus sihat dan Tafiz terus bersinar. Alhamdulillah. Terima kasih Adin. Nak infak kat ustaz kan? Eloklah. Saya pun tak dapat apa dah. 2 minggu ni kering ni. Ustaz Usam, dengar Ustaz Usam. Sahabat baik saya.
Kan? Itu cerita dia. Kami masing-masing buat, style kami bukan nak sama. Yang ketiga, permulaan rahmat Allah pada manusia dengan menurunkan Al-Quran. Yang kedua, mengutuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Allah telah menyediakan segala keperluan hidup manusia. Masya Allah. Kenapa we don't show our gratitude? Syukurlah. Terima kasih ya Allah. Orang yang tinggal di Amerika, di Eropah, di Asia, masing-masing semua telah disediakan keperluan hidup. Kita di sini makan nasi, ada beras, padi, gandum. Di sana dia orang tak ada beras, tapi dia orang makan daging, potato. Siapa yang menyediakan semua ni? Dalam surah Al-Mulk, surah ke-67 pada ayat 15. Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Bahagian dakwah Jaid is watching. Jaid itu Jabatan Agama Islam Kedah. Tu ustaz-ustaz pakat tengoklah. Kalau saya tak betul, tolong perbetul lah. Saya bukan ulama, saya hanya pendakwah yang ialah pendakwah biasa aja. Boleh sikit-sikit. Kalau ada yang benda-benda yang tak betul, kita sama-sama perbetul. Kita kena belapang dada. Jangan rasa kita hebat, sebab Allah sebut dalam surah Yusuf ayat 76. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Macam tak betul lah tu. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. InsyaAllah betul. Kalau ada orang yang mengaku dia hebat, dia tahu segala-galanya, menyalahi Quran surah Yusuf ayat 76. Yang tahu segala-galanya hanya Allah. Tu Allah sebut. Allah yang tahu. Sebab tu ilmu yang Allah beri kepada kita sedikit. Yang sedikit ni lah yang saya nak impat, saya nak kongsi bersama-sama muslimin dan muslimat. Dah setengah jam dah ni, boleh sikit lagi. Tu cerita dia. Ya, saya masuk politik, saya orang politik, terus terang sebut. Tapi kita nak beri kefahaman. Ayat saya baca Al-Mulk surah ke-67 ayat 15. Allah menyatakan, aku telah menyediakan segalanya di segenap penjuru berjalan. Carilah rezeki. Tapi ingat, kamu akan dibangkitkan juga untuk bertemu dengan aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tengoklah tuan-tuan dan perempuan, saya suka buat contoh air. Orang Kedah kata ayak. Ayak. Allah telah menyediakan. Semua manusia memerlukan. Ini benda yang keperluan asas manusia, air. Baik di Amerika, di Europe maupun di Asia. Sebab tu saya sebut berapa hari sudah. Tak boleh kerajaan menswastakan benda-benda yang menjadi keperluan asas. Kerajaan sepatutnya yang cater, yang manage sendiri benda-benda ni. Air, elektrik, perubatan, pendidikan, termasuk perumahan. Tengok pendidikan. Bila diswastakan, semua jadi susah. Semua kena berhutang. Ini tak betul. Boleh? Itu cerita dia. Jadi Allah sebut tentang air. Dengar elok. Dua surah. Mungkin 40 minit, 45 minit lah hari ni, insyaAllah. Saya mula dengan surah Ar-Rahman. Ar-Rahman surah 55. Pada ayat 19 hingga 21. Tolong cek. Saya tak rojok. Kalau silap, tolong tulis kat skrin. Ustaz, salah. Saya akan buka tengok. Marajal bahraini yaltaqiyan. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukandziban. Ya Allah tanya, Allah cerita, aku jadikan dua lautan yang mengalir. Dua lautan, laut dan sungai. Bila mereka bertemu di muara, di kuala, kata orang utara, la yabghiyan, tidak melampaui.
Makna seolah-olahnya Allah kata bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antara kedua-duanya seolah-olah ada dinding yang memisahkan air laut dan air sungai. Sebab itu yang masin tetap masin, yang tawa tetap tawa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat aku yang mana lagi kah yang kamu nak dustakan? Yang kamu tak taat ke aku, kenapa? Kamu tak nak ikut Al-Quran Sunnah, kenapa? Kamu minum pun minum air aku. Dalam suratul Waqi'ah selepas surah Ar-Rahman ayat 68 hingga 70 tentang air sekali lagi. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Masya Allah. Let us ponder for a moment. Kita renung sejenak ayat ini. Apakah kamu tidak melihat air yang kamu minum? Apakah kamu yang menurunkan ianya daripada langit? Atau aku yang menurunkannya? Kalau aku kendaki, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku boleh jadikan air yang turun pada langit, air hujan itu, kesemuanya masin. Maka lebih baik bersyukurlah kamu. Masya Allah. Kita boleh bayang? Can you imagine? Tuan-tuan boleh bayang? Kalau kesemua air hujan yang turun itu masih, bagaimana kita nak minum? Mungkin kita boleh mandi, kita boleh basuh pakaian, tetapi untuk minum, kenapa kita biadab dengan Allah? Allah telah menyediakan segala keperluan. Saya bersyukur pada Allah. Ya, saya pun tak malu untuk menyatakan, dulu kita juga tak faham Islam. Saya syukur. I was a banker for 16 years. Maybank. Allah bagi hidayah, Allah bagi taufik. Sampai hari ini saya jadilah pendakwah kecil-kecilan. Tu pun macam-macam orang kata, Masya Allah, gitulah gini. Kat mana dia belajar? Saya masuk juga Pondok Lanai. Saya pergi juga Yaman. Kita tak payahlah kita nak pelekehkan, nak underestimate seseorang. Kita ni Allah bagi tak sama. Orang tanya saya, Ustaz, macam mana Ustaz boleh ingat ayat Quran? Gifted. Hadza min fadli Rabbi. Ini kurniaan Allah pada aku. Sebab tu ustaz-ustaz minta maaf dengan baik-baik. Ustaz-ustaz memang ada kelebihan yang tak ada kat saya. Saya ada yang tak ada kepada ustaz. Jangan kita iri hati. Kita buat kerja saja. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Saya pernah terbaca dalam satu kitab tafsir. Sesiapa yang tidak boleh menerima kurniaan Allah pada seseorang melebihi orang lain, makna dia tidak menerima qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham? An-Nisa surah keempat ayat 32. Jangan iri hati dengan kejayaan, dengan keistimewaan, kelebihan yang Allah beri kepada seseorang. Kita buat kerja kita. Cakap bagi jelas. Tak payah pusing-pusing. Straight to the point. Nah, nak takut kat siapa? Takut kat kerajaan? Takut kat Allah. Ni dah semangat ni. 40 minit. Alamak, panjang sangatlah Ustaz. Kita berhentilah, boleh? Poin belum habis lagi. Allah telah menyediakan segala keperluan hidup kita. Saya buat contoh air, begitu yang lain-lain. Yang keempat, Allah menetapkan rezeki. Tak ada seorang insan, makhluk yang Allah cipta, mereka rezekinya telah ditetapkan. Rujuk hadis Imam Bukhari dalam Matan Arba'in. Hadis 40. Bila 120 hari dalam kandungan ibu, rezeki kita diperintahkan oleh Allah supaya malaikat menulis. Lama mana kita nak hidup, siapa tahu. Saya harap-harap panjang umur saya lagi 30 tahun lah, insya-Allah. Kalau boleh sama macam umur Tun Mahathir pun tak apa. Nah, Tun Mahathir pun ada jasa juga untuk Islam. Nah, minta maaf lah. Macam mana jasa? Dia meletakkan jawatan, berlaku perubahan kerajaan. InsyaAllah Kerajaan Perikatan Nasional, gabungan banyak parti-parti,
kita dah sebut, jagalah agama Islam. Jaga umat Islam, berlaku adil kepada yang bukan Islam. Tuan-tuan setuju atau tidak? Ni nak kena bercakap. Oh, Ustaz Syarif tak apa, dia tak kerja dengan siapa. Siapa nak buang kerja hampa? Hampa tak yakin ke rezeki tengah Allah? 30 tahun dah. Daripada seorang banker, hari ni jadi pendakwah. Tak pernah tak makan. Sekarang tak makan lah, sebab I'm fasting. Ni masuk hari ke-14 dah ni. Apa jadi semangat. Allah menetapkan rezeki. Cuma kita nak bagi tahulah, pihak pemerintah, tak kisahlah Pakatan Harapan ke, Perikatan Nasional ke, nak bagi bantuan kepada rakyat, jangan pilih bulu, jangan ikut parti. Ini dah bunyi dah ni. Dah kena ikut parti dia baru dia nak bagi. Gimana saya tak tahulah. Ada seorang ustaz tu hantam dalam video, orang marah dia pula. Saya setuju juga. Dia kata sampai nak bagi pun sumbangan, bantuan milik rakyat, hak rakyat pun nak pilih parti. Apa cerita ni? Sudahlah. Kita kena bersatu. Islam bukan Islam, bersatu. This is our country. We love Malaysia. Kita nak hidup dalam harmoni. Allah menetapkan rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi, dan Allah telah menyatakan wa ma min dabbatin fil ardi rizquha. Surah Hud ayat 11. Ni pasal marah punya pasal saya lupa. Ustaz Farhan duduk baca selalu, kita rojok. Illa 'alallahi rizquha. Tu ayat dia. Surah Hud. Nah, tak apa yang saya tersasul, kita rojok, tak ada masalah. Nak malu kat siapa? Wa ma min dabbatin fil wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Betul dah saya sebut tadi. Wa ma min dabbatin, tak ingat juga. Dan setiap benda yang melata di atas muka bumi, kata Allah dalam surah Hud, aku yang menanggung rezekinya. Ni kadang sebab bapa ni yang jadi tersasul pasal emosi sikit. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah melata satu haiwan pun di atas muka bumi ini melainkan Allah yang menanggung rezekinya. Para sahabat nak pergi berhijrah ke Madinah, mereka bimbang bagaimana kehidupan di tempat yang baru. Sembang-sembang 2-3 orang, sembang-sembang 2-3 orang, you nak pergi ke? Agak-agak kita nak buat kerja apa kat Madinah ni? Kita dah kat Mekah ni dah okey dah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Al-Ankabut surah ke-29 ayat 60. Yang tersasul ni bukan siapa, tekak kering. Dia memang bila ada gangguan, kadang-kadang ayat yang kita baca selalu pun boleh ingat. Itu kelemahan kita. Wa khuliqul insanu dha'ifa. Aku cerita manusia dalam sebuah kekurangan. Bila turun Al-Ankabut ayat 60 yang menyatakan, Allah menyatakan, dan berapa banyak haiwan binatang yang melata di atas muka bumi yang tak mampu nak mengurus rezeki mereka. Aku yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Allah sebut, kamu pun aku bagi, semut pun aku bagi. Tuan-tuan pernah tengok semut susah hati dekat lubang? Wahai semut, kenapa nampak bersedih hati? Inilah duk fikir nak makan apa pula hari ni. Dahlah kedai semua tutup, PKP pula tu, nak keluar tak boleh. Allah rahmatnya melimpah ruah ke atas umat manusia. Allah telah menetapkan rezeki. Cuma kalau rezeki kita ni sikit usaha. Dia ada sebut Islam memerintahkan supaya kita wajib berusaha sebelum tawakal. Akhir sekali yang kelima, 45 minit hari ni panjang sikit. Yakni inilah rahmat Allah. Allah sedia mengampunkan segala dosa dan kesalahan kita. Masya Allah. Let bygones be bygone. We look forward.
Yang lepas biarlah ia berlalu. Tetapi saya nak bagi tahu, banyak mana dosa yang kita buat. Macam contoh dalam kitab Riyadhus Salihin bab taubat, hadis Bukhari yang panjang lebar. Hamba Allah ni dia bunuh 100 orang. Ingat, satu nyawa yang kita bunuh cara yang tidak betul, seolah-olah kita membunuh seluruh nyawa, seluruh jiwa manusia. Al-Maidah 32. Satu nyawa yang kita jaga, yang kita selamat, seolah-olah kita menyelamatkan seluruh nyawa umat manusia. Al-Maidah 32. Terima kasih pada PDRM, kepada tentera yang menjaga keselamatan rakyat Malaysia. Takbir, Allahu Akbar. Terima kasih pada PDRM dan tentera. Tapi orang Malaysia ni janganlah langgar. Orang kata malam jangan keluarlah. Ikut arahan. Tetapi setelah dia bunuh orang ke-100, dia bertemu dengan seorang syekh. Dia bagi tahu, syekh, aku dah bunuh 1 orang. Agak-agak Tuhan ampun atau tidak dosaku? Ya, insya-Allah Allah ampun. Tetapi syarat, kamu hendaklah bertaubat, taubat nasuha. Taubat yang disusuli, yang diikuti dengan amal-amal kebajikan. Hak keampunan, hak Allah. Saya tidak boleh menyatakan Allah tak akan ampun dosa sepulan. Who am I, man? Siapa saya? Mana dalil? Syarat taubat dan amal bakal mendapat keampunan Allah. Ali Imran surah ketiga ayat 89 untuk mengakhiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illal ladzina tabu min ba'di dzalik wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Begitu jelas. Kecuali orang-orang yang bertaubat, taubat nasuha, menyesal, dia tidak niat lagi untuk mengulangi dan dia ikuti dengan amal. Setelah dia bertaubat, dia mula beramal. Fa innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, yang mampu mengampunkan dosa kita ialah Allah. Sebab tu saya ingin perbetul sedikit ungkapan-ungkapan kadang-kadang penceramah pun mungkin tersasul. Saya memohon ampun kepada tuan-tuan dan puan-puan, tak betul. Saya memohon maaf sahaja. Hak keampunan hak Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran 31. Aku yang akan mengampunkan dosa kamu dan adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi rahmat Allah yang kelima ke atas umat manusia, Allah sedia mengampunkan dosa dan kesalahan selama mana kita bertaubat dan kita ikuti taubat nasuha dengan kita beramal amal soleh. Yang dulu-dulu tak solat, tak puasa, tak peduli tentang Islam, cerca Islam, itu hak pengampunan hak Allah, bukan hak saya, bukan milik kita. Allah saja yang mampu mengampunkan dosa-dosa manusia. Cuma ada ayat-ayat yang lain disebut begitulah keadaan. Yang syirik lain kali insya-Allah itu Allah tak ampun. Itu dalam soal lain pula insya-Allah. Jadi terima kasih Om. Hari ini lama 45 minit. Jadi seperti biasalah tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang belum lagi menyumbang pada Tahfiz Mutmainnah, saya bagi knowledge, bagi ilmu sedikit sebanyak yang ada pada saya, tuan-tuan sumbang. Saya tengok yang dah pergi, yang dia kata apa, yang terima apa yang tu kataan dalam ni dia sebut reach, yang dah sampai semalam paling tinggi. Kalau combine dua Facebook page tu mungkin dekat semalam 70, hari ni 10, mungkin 80,000 dah yang dah sampai, mungkin mereka lihat. Jadi jangan tengok saja. Kalau seorang singgit, ada ayam singgit di sini, ayam goreng singgit. Kalau seorang singgit, 50,000 orang yang reach bagi, Masya Allah, 50,000 untuk bulan ni, April ni. Kami tak pening kepala, saya tak pening kepala macam mana nak bayar allowance staff Tahfiz Mutmainnah seramai 60 orang ni yang mencecah tuan-tuan perbelanjaan kami 70,000 untuk salary alone. Jadi terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan
pada pagi ini memberi manfaat bukan untuk tuan-tuan, untuk diri saya. Saya nak mati dalam keadaan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, beramal dengan ilmu kurniaan Allah pada saya. Untuk akaun number tu kita dah tahu dah, selalu dah sebut. Pakat-pakat pergilah, tolonglah buat internet banking ke dan sebagainya. Terima kasih. Ribuan kemaafan. Terkasar bahasa dan sebagainya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alladhi mali wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir. Allahu akbar. Walillahil hamd.